Nyanyilah seloka si anak merdeka, tanda ingatan. Dendangan hazana lama dilupa, oh jangan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Nama saya Nur Izzian Syafinas binti Muhammad Umar, telah diamanahkan sebagai pengurusi majlis forum ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik dan berseri pada pagi ini, saya akan mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini adalah bertemakan Hari Kebangsaan, iaitu Merdekakah kita? Malaysia telah menjangkau 65 tahun merdeka. Tanpa merdeka, mana mungkinlah Malaysia setanding dengan negara-negara gegasi di luar sana. Secara pukul ratanya, berjasadnya mungkin kita merdeka pada luarannya. Tetapi bagaimana pengisian dalam nurani kita ini? Adakah kita benar-benar memerdekakan jiwa raga kita? Kita teruskan majlis forum kita ini dengan bertanyakan soalan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudari Amira. Soalan yang pertama adalah, sebagai rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu menyambut sambutan Hari Kemerdekaan pada setiap tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amira Najihah binti Abdul Samid, merupakan pelajar institusi daripada Universiti Sultan Zainal Abidin atau dikenali sebagai UNIZA. Merdeka! 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 Laungan inilah seringkali kita dengar apabila tibanya 31 Ogos pada setiap tahun, yang merupakan hari raya untuk rakyat Malaysia, iaitu Hari Kemerdekaan, bagi meraih pencapaian yang telah dicapai oleh negara sejak laungan kemerdekaan ini menggegar Stadium Merdeka pada ketika dahulu. Ada apa sebenarnya dengan sambutan Hari Kemerdekaan ini? Kenapa kita kena sambut Hari Kemerdekaan ini pada setiap tahun? Okey, kita boleh lihat kehidupan kita pada hari ini. Ianya tidak akan menjadi realiti sekiranya kemerdekaan kita tak perolehi daripada penjajah. Hal ini kerana sewaktu zaman penjajahan dulu, masyarakat kita ni dibezakan dari segi kedudukan sosioekonomi dan mereka mewujudkan jurang perbezaan antara kaum dan bangsa yang duduk di bawah satu rumpun yang sama. Tetapi setelah kemerdekaan dicapai, para pemimpin dan masyarakat tempatan telah berjaya membawa kemajuan dari pelbagai segi, terutamanya perkembangan ekonomi yang menjadikan Malaysia ni sebagai hub perdagangan yang utama di rantau Asia. Jadi, kemampuan tenaga kerja tempatan ni dia telah menarik pelabur-pelabur asing untuk merancakkan kemajuan negara dan memberikan keuntungan dalam bentuk kehidupan yang lebih baik. Sebagai contoh yang kita boleh lihat pada hari ini, kemudahan infrastruktur seperti lebuh raya, lapangan terbang, menara berkembar Petronas yang merupakan bukti kemampuan masyarakat kita ni mampu menempa kemajuan untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Dalam masa yang sama, sambutan Hari Kemerdekaan ini merupakan tanda kita menghargai perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan terdahulu seperti Tuanku Abdul Rahman, Rosli Dobi, Rentap Kanang dan sebagainya. Tanpa kebijaksanaan dan titik peluh yang dikerak oleh mereka, sudah pasti kita tidak akan merasai kesenangan yang kita nikmati pada hari ini. Jadi, dengan adanya sambutan Hari Kemerdekaan ini pada setiap tahun, kita dapat mengenali semula negarawan-negarawan yang telah berjasa kepada negara, sekaligus mendidik generasi muda pada masa kini akan pengorbanan yang telah mereka lakukan. Jadi, generasi masa kini harus mengenali dan memahami sejarah dan perjuangan tokoh-tokoh terdahulu supaya menjadikan mereka ni lebih bersyukur dan menghargai segala usaha dalam mengharmonikan negara untuk merasai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu. Jadi, mereka haruslah mengambil pengajaran dan mempraktikkan nilai-nilai murni yang menjadi teras kepada perjuangan dalam menuntut kemerdekaan negara. Sebagai contoh, mereka boleh membuat lawatan ke muzium, tempat-tempat bersejarah seperti Tugu Negara, Muzium Negara dan sebagainya. Jadi dengan cara ini dapat membantu anak muda dalam memahami dan mempelajari
sejarah terdahulu supaya mereka tidak mengulangi kesilapan masyarakat terdahulu apabila mereka menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Okey, seterusnya, sambutan Hari Kemerdekaan ini menjadikan perpaduan antara rakyat lebih kukuh kerana negara yang harmoni dan sejahtera hanya dapat dibentuk apabila semua kaum bersatu padu, bekerjasama, bertoleransi antara satu sama lain. Secara tidak langsung, ia dapat memupuk nilai patriotisme dalam diri masyarakat konvensional pada hari ini. Hal ini kerana nilai cinta akan negara ini amat penting supaya rakyat sentiasa sedar dalam melindungi kedaulatan negara daripada ancaman musuh dan sebagainya. Sebagai contoh, pada zaman sekarang ni, media massa merupakan peranan yang paling penting dalam menyiarkan filem, drama atau lagu-lagu patriotik di medan perkongsian, sama ada televisyen atau aplikasi penstreaman video dan sebagainya. Sebagai contoh yang kita boleh lihat pada baru-baru ini, filem Mak Kilau yang mendapat sambutan orang ramai daripada golongan muda, tua, belia, remaja, semua minat untuk menonton filem tersebut. Jadi, inisiatif ini sebersedikit dapat menyampaikan mesej tentang perjuangan tokoh-tokoh terdahulu. Ia akan menjadikan generasi muda lebih menghargai erti kemerdekaan yang sebenar. Secara kesimpulannya, sambutan kemerdekaan ini merupakan satu iltizam kepada rakyat untuk terus berjuang demi mencapai kesejahteraan hidup dalam memberikan kebaikan kepada semua orang. Saya memetik kata daripada seorang pemimpin Malaysia yang pernah berkata, "Tidak sayangkah kita kepada negara kita yang telah dibangunkan dengan bersusah payah tetapi hendak dimusnahkan dalam sekelip mata?" Berdasarkan kata-kata beliau, dapat membuktikan betapa pentingnya dalam menghargai Hari Kemerdekaan pada setiap tahun. Jadi, saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia untuk memupuk semangat cintakan tanah air ini dalam mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara supaya dapat dirasai oleh anak cucu kita pada masa akan datang. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan yang pada saya sangat menarik dan sangat terperinci. Seterusnya, saya mohon penjelasan ahli panel kita yang kedua iaitu Saudari Akila tentang maksud sebenar kemerdekaan dan langkah perubahan untuk negara yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin menjawab soalan yang diberikan. Menitis air mata seolah hilang derita. Laungan keramat itulah yang telah menjadi satu kebanggaan bagi rakyat Malaysia kerana telah kita berjaya mendapat kemerdekaan pada 31 Ogos pada tahun 1997. Pengisytiharan itu adalah bermaksud bebas daripada penjajahan daripada British. Kita sudah sampai tahun ke-65 tahun ini, tahun 2022, dan kita berjaya dan kita dapat hidup secara aman dan damai, harmoni daripada penjajah. Terima kasih kita bersyukur kepada Allah di atas kemerdekaan yang telah diberikan. Namun apakah setelah merdekanya pada 31 Ogos ini telah membawa maksud kemerdekaan yang sebenar? Apakah kemerdekaan yang sebenar yang sebenar-benar kemerdekaan? Okey, merdeka adalah satu penjajahan daripada merdeka adalah satu pembebasan daripada penjajah dari segi politik, dari segi ekonomi, ideologi dan sebagainya. Penjajah ini juga adalah membebaskan diri daripada dibelenggu hawa nafsu dan bisikan syaitan yang sepatutnya kita untuk mematuhi perintah Allah. Merdeka ini juga adalah satu pembebasan daripada kezaliman, pembunuhan, penindasan, maupun perkara-perkara yang boleh menjajah minda kita sebagai rakyat, sebagai negara yang telah dimerdeka.
Kita sepatutnya boleh hidup bersatu padu, saling bertoleransi, bergantung antara satu sama lain, kerana negara kita sudah merdeka. Seterusnya, merdeka ini juga adalah bebasnya daripada bermusuhan. Tidak ada lagi perasaan sangka buruk, perasaan dengki. Kita sepatutnya saling menyayangi antara satu sama lain. Merdeka ini juga adalah ketika tidak ada lagi orang menilai rupa paras, orang menilai warna kulit, orang menilai fizikal kita. Sepatutnya kita saling menghormati, kita saling menghargai tentang perbezaan-perbezaan yang ada daripada segi fizikal ataupun warna kulit ataupun rupa paras. Kita sepatutnya menghargai benda tu. Seterusnya, merdeka ini juga adalah apabila kita patuh kepada hukum yang telah disyariatkan oleh Allah. Okey, macam kita lihat pada zaman dahulu, semasa datangnya Islam kepada Arab Jahiliyah, Islam telah membawa sinar. Hal ini kerana pada zaman dulu, orang-orang Arab Jahiliyah ni, mereka saling menindas, mereka saling melakukan penipuan, hak-hak asasi ditolak dan berlaku ketidakadilan. Masyarakat yang kaya raya, masyarakat yang ada status akan disanjung, akan diangkat-angkat, manakala masyarakat yang miskin, masyarakat yang tidak mempunyai status, mereka akan dihina, mereka akan ditindas. Lihat semula apa yang ada di dalam negara kita. Apa yang menyedihkan apabila negara kita ni walaupun sudah mencapai kemerdekaan, tetapi masih banyak lagi penjajahan minda yang masih berterusan. Negara kita sudah merdeka, namun rakyat kita masih lagi saling bergaduh antara satu sama lain, saling bergaduh sesama kaum, antara kaum lain-lain ataupun sesama kaum sendiri. Malah mereka menyalahkan antara satu sama lain jika adanya musibah ataupun adanya masalah. Negara kita sudah merdeka, namun kes-kes jenayah, kes-kes rogol, kes-kes peras ubud, pembunuhan masih lagi berleluasa. Seperti contoh, pembunuhan, isteri membunuh suami, ibu membunuh anak. Perkara itu sudah menjadi satu kebiasaan, malah kira menjadi suatu benda yang kita takutkan. Perkara ini yang perlu kita melakukan perubahan walaupun sedikit demi sedikit, tapi hasilnya nanti yang kita nak tengok. Okey, di sini ada beberapa perkara yang saya ingin, ada beberapa perubahan yang saya ingin kongsikan. Okey, yang pertama, kembali kepada fitrah. Ianya masih sesuai untuk kita kembali kepada fitrah Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Hal ini kerana kita datang daripada Allah, maka kita kembalilah kepada Allah. Walau bagaimana cara sekalipun, kita lihat kepada ibadat kita, kita lihat kepada solat kita. Walaupun kita nampak benda tu perkara yang kecil, tapi ia sebenarnya mendatangkan impak yang besar dalam diri kita dan masyarakat. Okey, seterusnya kita melakukan nilai-nilai murni kepada masyarakat. Untuk kita melakukan perubahan yang besar, kita perlu melakukan perubahan yang kecil dahulu. Oleh hal ini kerana sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Umpamanya macam untuk melakukan perubahan yang besar, kita perlu melakukan perkara yang kecil dahulu. Perumpamaan yang lain adalah jika kita melakukan sesuatu perkara, kita perlu melakukan dengan bersungguh-sungguh. Kerana jika kita melakukan perkara itu dengan bersungguh, dengan hati yang ikhlas,
akan nampak natijahnya dengan berjaya, dengan natijahnya yang memuaskan. Okey, seterusnya tadi tentang kita haruslah memupuk nilai murni yang baik terhadap masyarakat. Seperti contoh saling menyayangi, seperti contoh kita tolong menolong, walaupun kita nampak perkara itu adalah benda yang kecil, tetapi itu akan mendatangkan impak yang besar pada masa akan datang. Kita kalau boleh kita tidak mahu masalah-masalah ini akan dilihat oleh generasi-generasi akan datang. Oleh itu kita seharusnya berubah daripada sekarang untuk menunjukkan kepada mereka kemerdekaan yang sebenar-benar kemerdekaan, iaitu daripada bebas daripada segala perkara-perkara penjajahan minda seperti sekarang. Okey, itu saja daripada saya. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Saudari Hidayah. Menurut pandangan saudari, adakah dengan perkembangan teknologi ini menjadikan satu cabaran getih kepada remaja dan generasi akan datang untuk menghayati erti kemerdekaan yang sebenar? Terima kasih diucapkan kepada Saudari Nur Izian selaku moderator forum ilmiah kita pada hari ini. Saya mulakan hujah saya dengan satu peribahasa yang berbunyi, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Remaja pada hari ini bakal menerajui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan dan menjadi aset modal insan negara. Seperti yang kita sedia maklum, kemajuan dalam bidang teknologi memberikan manfaat dan kemudahan dalam kehidupan seharian manusia. Seakan-akan ianya tidak boleh dipisahkan lagi dan telah menjadi satu keperluan kepada manusia untuk jalani kehidupan seharian mereka. Seperti contoh, dalam urusan perbankan ataupun urusan pembayaran bil. Dahulu, orang awam mereka perlu beratur panjang di kaunter untuk membayar bil. Namun kini, mereka boleh membayar bil secara atas talian hanya melalui telefon pintar yang mereka miliki. Tidak dapat saya nafikan juga bahawa pelbagai ancaman dalam bentuk digital yang mampu mengundang padah jika ianya tidak ditangani dengan betul. Golongan muda khususnya pada hari ini, pemikiran mereka mudah dimanipulasikan dan mereka ini mudah tertipu dengan laman web yang memberikan kefahaman black metal dan juga sebagainya. Jadi, adakah merdeka namanya jika kita ini masih tidak dapat membezakan mana yang baik dan buruk kesan internet? Sebagai contoh, media digital seperti televisyen, secara terang-terangnya ia masih menjajah pemikiran manusia pada hari ini. Realitinya, kita lihat pada hari ini, kesibukan dan kenikmatan masyarakat dalam menghayati dunia hiburan hingga ada mereka yang sanggup melengahkan waktu solat. Berbeza pula jika siaran televisyen itu mendokumentarikan tentang hal keagamaan, seperti kisah Rasulullah SAW dan para sahabat dalam memperjuangkan agama Islam kepada umat manusia pada hari ini. Pasti secara pantasnya ada di antara mereka ini yang menukar kepada siaran televisyen yang lainnya. Berbalik kepada soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi. Perkembangan dan kecanggihan teknologi memberikan cabaran yang getir kepada generasi muda pada hari ini untuk menghayati erti kemerdekaan yang sebenar. Namun, kita lihat pada zaman dahulu kala, mereka tidak mempunyai telefon pintar maupun jaringan internet bagi membolehkan mereka mencari sumber ilmu pengetahuan. Tetapi, di dalam kesukaran kehidupan mereka yang begitu, ada di antara kalangan mereka ini mampu mencermelangkan diri mereka seperti tokoh ilmuwan Islam Ibn Sina, Ibn Taymiyah, Al-Khawarizmi dan lain-lainnya. Oleh itu, kenapa pula generasi kita pada hari ini yang hidup dalam dunia serba canggih tidak mampu untuk menyaingi ilmuwan Islam seperti mereka? Malah sepatutnya kitalah yang menjadi lebih hebat berbanding mereka. Akhir kata daripada saya,
dapat saya berikan pandangan bahawa setiap cabaran yang dihadapi dalam usaha untuk menghayati erti kemerdekaan setiap tahun pada zaman kemajuan teknologi ini, ianya bergantung kepada persepsi seseorang dalam mereka mengharungi cabaran tersebut. Dan sebagai seorang Islam, kita perlulah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan utama untuk mencapai kesejahteraan hidup yang bahagia. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli-ahli panel kita yang sudi bersama-sama untuk membicarakan tentang Hari Kebangsaan yang bertajuk Merdekakan Kita. Semoga forum ini menjadi wadah yang melahirkan remaja yang cakna terhadap erti kemerdekaan yang sebenar. Juga saya mengharapkan forum ini juga dapat memberi informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau bergayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Akhir sekali saya mengakhiri forum ini dengan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada ahli-ahli panel kita yang terlibat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.